استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم اللهم صل على من في الكف عين قتاده اللهم صل على من في الكف عين قتاده اللهم صل على من في الكف عين قتاده اللهم صل على سيدنا محمد على الأنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علي رزقا كثيرا وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan sekali lagi. Alhamdulillah, salah satu nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di pagi hari ini. Mungkin kita tak ada bersarapan lagi untuk mengisi jasmani kita, tapi kita telah mengisinya dengan mengenyangkan ataupun dengan amalan-amalan rohani. Mudah-mudahan rohani kita, roh kita kenyang dengan amalan-amalan soleh, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang kita amalkan, yang kita lakukan, dan diberi balasan dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin ada di sana dan di sini kekurangan, mudah-mudahan diperbaiki lagi wa husnul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan perempuan yang hadir pada pagi ini, insya-Allah kita akan teruskan dengan hadis kita yang ke-11, iaitu dengan tajuknya ikhlas adalah menjadi syarat kepada ibadah kita diterima Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala lahu natilu ahli Syam ayyuha الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. Jadi keliru sikit sin dengan shin. Qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil thumma umira bihi fasu'iba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Baik, kita baca dah panjang hadis ni. Kita baca sekerat-sekerat dan kita akan terjemah.
Kita baca ayat terjemahan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang penduduk Syam bertanya, "Wahai Tuan, ceritakanlah kepada kami hadis yang pernah kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau pun menjawab, "Ya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama dihisap pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid." Jadi orang yang macam ni awal lah dulu dihisap. Orang yang macam ni lah, orang yang mati syahid, para alim ulama, ialah semua orang dia tak sanggup nak duduk di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, duduk tunggu sebelum nak dihisap. Orang ramai kan daripada zaman semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, berapa ramai orang yang ada di padang mahsyar sedang menanti untuk dihisap. Duduk di padang mahsyar itu pun salah satu dipanggil satu perkara yang sangat berat, sangat lama, sangat dahsyat, terseksa bagi orang yang tidak beramal soleh lah, kan? Orang yang amal soleh tu insya-Allah di dalam keadaan Allah Taala pemudahkan urusan dia nanti hari kiamat. Jadi di antara orang yang dihisap dengan cepat ialah orang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia mengetahuinya dengan jelas. Diperlihatkan kepada dia apa yang dia buat waktu di dunia dulu. Oh, seorang mujahid, seorang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, macam tu. Jelas, dia pun nampak dengan jelas apa yang dia buat. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hamba-Ku?" Dia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid." Syahid adalah mati yang paling mulia, paling mulia lah. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Fatihah kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Mula kita kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim, him tu mereka. Mereka tu siapa? Minan nabiyyin, nabi, was-siddiqin, orang yang siddiqin, umpamanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa syuhada, tu syuhada. Syuhada antara salah satu dia punya maknanya ialah orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memperjuangkan agama Allah, wasalihin, dan orang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kamu berdusta, sebenarnya kamu berperang bukan kerana aku." Nak apa di sini? Nak bagi tahu pada kita pentingnya niat dalam apa saja amalan yang kita lakukan, lebih-lebih lagi amalan ibadah, kan? Yalah, semua amalan lah. Innamal a'mal, amal tu dengan lafaz jamak, tak kira semua, tetapi agar kamu dilihat, disebut sebagai seorang yang berani. Ada orang dia buat benda baik tetapi sebenarnya niat dia bukan kerana Allah, niat dia kerana keduniaan, kepentingan duniawi, kerana pujian. Itu masalah. Kini kamu telah menyandang gelaran tersebut. Ya, kamu dah sandang gelaran seorang yang syahid, seorang pejuang. Orang lah kata, kan? Orang lah kata. Kemudian diperlihatkan kemudian diperintahkan supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal a'yazu billahi min zalik, daripada perkara tersebut. Mana pentingnya niat pada kita. Mulia atau mana pun amalan yang kita lakukan, tetapi jika tidak ada keikhlasan, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terusnya kita sambung. Ini yang kedua. Wa rajulun ta'allama al-'ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ini orang yang kedua pula. Ini yang kedua. Ini tak sampai lagi ni tentang Quran. Saya kita sampai Quran. Tajuk kita yang betul tapi kita ambil lah, tak ada masalah lah. Hadis ini dia mencakupi kepada 3 perkara lah. Ada 3 perkara. Ikhlas dalam ibadah termasuk sekali dengan apabila kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, kita belajar untuk memahami Al-Quran, itu juga ibadah. Dalam sebuah hadis yang walaupun tidak kuat dia punya sandarannya,
tetapi disebut afdal ummati tilawatul Quran. Seafdal ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Afdal ibadat ummati, afdal ibadat ummati ialah qiraatul Quran ataupun tilawatul Quran, atau kama qala. Dan didatangkan pula seorang lelaki yang belajar Al-Quran. Ini merah Al-Quran. Ni Al-Quran. Ni Quran. Dia main kedua. Dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, mengajarkan. Hai tu kita dah baca hadis. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebab baik kamu ialah orang yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ni orang dia. Dan mengajarkannya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia mengetahuinya dengan jelas. Ini dulu-dulu tu kita ustazah cerita pasal nanti di hari kiamat nanti ada skrin besar depan kita, semua orang boleh tengok. Wallahu a'lam bissawab, rupa bentuk dia bagaimana, betul ke macam tu. Hanya bila kita duduk di padang mahsyar kita boleh tahu keadaan realiti di situ, kan. Diperlihatkan apa saja amalan yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Jadi orang yang baca Quran ni dia tahu, dia nampak dengan jelas apa yang dilakukan di dunia dulu. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, pahala banyak ni. Kalau macam ni, dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demimu, keranamu ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu berdusta. Sebenarnya kamu belajar ilmu dan mengajarkannya. Ini pakat kena belakang. Saya pun kena, hak yang mendengar pun kena. Baik, semua kena ni. Jadi kita pakat beringat. Ingat selalu. Sebenarnya kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dirimu dikatakan seorang yang mahir dalam membaca. Baca Quran tu pasal apa? Nak orang puji kita, nak orang rasa takjub dengan kita. Ui, pandainya baca, sedapnya baca, berlagu lagi kan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita jaga niat, betulkan niat kita, kan. Bertambah suara yang sedap lah ni zaman viral. Apa pun viral, setiap hari viral suara sedap. Sedap apa? Baca Quran. Tapi tak niat ni kerana Allah Ta'ala, maka sia-sia juga, kan. Maka jaga diri kita masing-masing. Ingat sentiasa, ini pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya nasihat menasihati sesama kita. Baik. Dan kini kamu telah diperkatakan seperti itu, kamu hebat, kamu sedap suara, kamu pandai dan sebagainya. Kemudian diperintahkan supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kerana apa? Kerana tidak ikhlas dalam dia beribadat. Khususnya kita sebut di sini ialah mereka yang belajar mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya lah, dan seumpamanya. Baik. Dan seorang lelaki yang kedua, kita dah baca Arab lagi. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadhabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqad qil ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Ya. Yang ketiga, dan seorang lelaki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya ada baca salawat untuk mudah-mudahan rezeki murah. Ini susahlah kita dapat yang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada anwa'ir rizqi wal futuhat. Masya-Allah, ini adalah antara amalan yang kita amalkan untuk murah rezeki. Bukan hanya rezeki dari sudut harta benda RM2, tapi banyak anak pun rezeki, tanah pun rezeki, kesihatan pun rezeki dan sebagainya. Kemudian di sini maksudnya harta benda lah. Kemudian dia menginfakkan semua hartanya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia mengetahuinya dengan jelas. Dia boleh nampak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala tunjuk pada dia, apa benda pahala yang dia dapat,
disebabkan amalan dia bersedekah tersebut, dan dia jelas perkara tersebut apa yang akan dia dapat dengan sebab dia infak hartanya. Jelas dengan Allah Subhanahu Taala bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya, apa yang hang buat ni sampai tara ni punya dahsyat, nampak gayanya ni. Maka dia pun menjawab, saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya harta dia tak tinggal sedikit pun, saya infak harta dia tersebut ke jalan Allah Ta'ala yang redai. Ni kita tak cerita pasal orang kedekut, orang yang keluar sikit. Ni orang cerita yang banyak dia bersedekah, kan? Ni kita cerita bersedekah yang hak kecil, hak sikit, tak ada apa lagi lah, kan? Sebab kadang-kadang pun kita bangga dengan apa yang kita keluarkan dengan sikit tu, kan? Seronok buatlah sikit-sikit. Baru ni viral seorang ustaz katanya, wallahu alam, kita pun tak tahu siapa dia, pi sedekah, pi bagi bantuan beras dan sebagainya, lepas tu bagi tazkirah. Bagus bagi tazkirah tu, tapi bahasa dia ataupun cara dia tu nak menyebabkan orang tak suka lah, kan? Tak suka lah cara di viral baru ni, kan? Jadi saya sendiri pun kurang tak bersetuju lah dengan cara yang begitu. Walaupun kita ni bukanlah orang yang baik sangat, tapi nampak gayanya kalau kita kenal lagu tu pun tak rasa, kan? Apa salahnya kita cerita, cakap elok-elok dan sebagainya, kan? Mungkin kita bagi sedekah tu orang yang tak semayang, mungkin betul kita bagi sedekah tu orang yang dia tak beribadat dan sebagainya, tapi kita dakwah secara elok lah. Itu lebih baik, itu lebih menjinakkan ataupun melembutkan hati orang ataupun pendengar, daripada kita cakap lagu tu, daripada rasa sikit-sikit nak ibadat juga, nak buat juga kebaikan, kali tak mau langsung, lagi membawa fitnah pada kita orang yang beragama, orang yang ada agama ni. Baik, orang yang sikit-sikit yang kita boleh yang mengamalkan agama ni semampu kita, kan? Allah berfirman, kamu berdusta, sebenarnya kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang dermawan. Oi, bagusnya dia tu dermawan, pemurah. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu, dan orang pun dah kata kamu macam tu, begini, dermawan, pemurah dan sebagainya. Cukuplah. Jadi pahala kamu, ganjaran yang kamu dapat tu hanya sekadar pujian, hanya sekadar gelaran yang diberikan kepada kamu oleh makhluk macam kamu juga, kan? Baik. Kemudian diperintahkan supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bila hanya niat dia kerana manusia, kerana makhluk, maka dia hanya dapat ganjaran ataupun pujian daripada makhluk. Tapi jangan mimpilah, kita kata, untuk mendapat pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, keterangan ada 3. Yang pertama, orang yang syahid. Yang kedua, orang yang belajar, mengajar, baca Al-Quran. Yang ketiga ialah orang yang infak hartanya di jalan Allah, kan? Tapi walhal lain dia punya niatnya. Keterangan Nabi SAW menjelaskan bahawa riak menghapuskan pahala dan merosakkan amalan. Riak ni kata menunjuk-nunjuk. Ada beberapa perkara lagi yang perlu kita belajar, yang perlu kita ketahui. Dia ada riak, dia ada sum'ah, dia ada takabbur, dia ada ujub. Yang ni semua kita kena tahu dan kita kena reti, dan jangan sehingga dia terhinggap ke dalam hati sanubari kita, yang akan menyebabkan kerosakan, yang akan menyebabkan kebinasaan amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amalan yang didasari dengan keikhlasan dan ketakwaan. Hal ini sebagaimana firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima korban, dalam kurungan ini korban, sebab dia ceritanya asal daripada ayat ini ialah cerita tentang 2 orang anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, diperintahkan untuk menembahkan pengorbanan, korban masing-masing. Akhirnya salah seorang diterima, salah seorang tidak diterima korbannya, kerana niat dah pergi lain, dah niat tak betul. Daripada orang-orang yang bertakwa, menerima amalan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni apa dia? Orang yang hanya dia mengharapkan
ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan amalan-amalannya. Baik, riya bermaksud mengharapkan kedudukan dalam hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka kebaikan yang dia lakukan. Kita kata lebih pada riya lah orang yang 3 orang ni. Pasal dia buat semua untuk nak tunjuk ke orang dia hebat, dia bagus, dia berani, dia banyak ilmu, dia banyak harta, dia sebagai seorang pemurah dan sebagainya. Dia nak tunjuk pada orang. Orang boleh nampak dia. Zaman lah ni macam tu lah, apa-apa sikit kita viral, apa sikit kita viral. Baik, tak ada masalah nak viral, tapi biarlah tahaddus bi ni'amillah, ataupun kita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, untuk kita sebarkan, untuk kita viralkan nikmat Allah Ta'ala bagi. Inilah nikmat Allah Ta'ala pada kita. Maknanya kita menyandarkan apapun yang kita dapat, apapun yang kita berikan, apapun yang adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada kita sendiri. Ini cerita dia untuk dia sendiri, kan? Baik, untuk kita sebarkan nikmat Allah Ta'ala. Inilah nikmat Allah Ta'ala supaya orang sedar dan supaya orang ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak ada salahnya. Baik, riya bermaksud mengharapkan kedudukan dalam hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka kebaikan yang dilakukannya. Tak kira lah semayang pun orang boleh riak, kan? Dan sebagainya. Ia menafikan keikhlasan. Maka apabila macam tu cerita dia, maka tak ada dah yang namanya ikhlas. Ketakwaan pun tak ada. Bahkan dikira sebagai mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang mulia ini menjelaskan 3 golongan manusia yang mempersembahkan amalan mereka yang sebesar gunung hebatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi tidak diterima amalannya. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surah Kahfi ayat 110 yang terakhir. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengamalkan amal yang saleh dan janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesiapa pun di dalam ibadatnya. Lebih dahsyat lagi, pejuang yang syahid dan si alim yang juga qari. Dan alim qari pula, Masya Allah. Ada orang alim tapi dia bukan qari, bacaannya hanya biasa-biasa saja. Ada yang qari, bacaannya Masya Allah sedap, nak lagu apa boleh, semua dia hentam, semua dia boleh, sedap pula, kan? Qari yang sedap bacaannya, berlagu dan sebagainya, tapi dia tak alim. Dia tak alim, dia sendiri pun ditampukan hukum pun ada juga macam tu. Jadi kita nak selarikanlah, kan? Janganlah tak tahu, yang asas-asas pun tak tahu. Itu tak bagus, ya. Akan menjadi penghuni neraka jika mereka tidak ikhlas dalam beramal. Ini sekaligus menunjukkan bahawa sifat riya adalah haram dan hukumnya sangatlah dahsyat. Saya tak tambah lagi satu, apa nama ni, sepatutnya kita kata pejuang, alim, qori, dan penderma yang pemurah, yang infakkan hartanya. 3. Justru kita wajiblah berusaha untuk menjauhi riak dan membajai hati dengan keikhlasan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini saya tengok cerita, kalau ingat dulu ada satu cerita Indonesia, bagus cerita dia, mempunyai pengajaran yang banyak, yang banyak. Kiamat hampir dekat, lagu tu lah, macam tu lah dia punya kiamat, dia punya cerita dia. Dikatakan bahawa filem itu keluar sebelum terjadinya tsunami. Dalam babak drama tu, filem tu disebut hero ni dia duduk dekat pantai, dia macam seolah bercakap dengan laut, laut, aku tidak meragu, dia bermunajat dengan Allah Ta'ala, dan depan dia laut yang terbentang luas. Ya Allah, aku tidak meragui kekuasaanmu. Engkau mampu untuk membuatkan laut ini bergodoran naik, melambung tinggi, begitulah. Lepas tu jadi tsunami. Masya Allah, itu macam tanda-tanda lah, kan. Kita pun berdoa mudah-mudahan terhindarkan daripada bala bencana yang semacam itu.
Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Maka tidaklah diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi teguh di atas tauhid. Tapi cerita tu takbih lagi. Jadi cerita tu dia minat kepada seorang perempuan yang cantik, yang segak bagi dia lah kan. Segak cantik ni satu yang objektif. Kita mungkin tengok kawan tu segak, tapi bagi orang lain tak. Begitulah sebaliknya kan. Jadi bila dia tahu orang ni kena dia tahu pak perempuan ni, maka dia pergi jumpa pak perempuan ni. Abang kata nak menikah dengan perempuan ni, dan dia di dalam keadaan yang rok. Dia rok ni pakai gelang, rambut panjang, macam tu lah saya ingat saya. Kemudian bapa dia kata boleh, tapi dengan 3 syarat. Antara syaratnya ialah hendaklah kamu belajar ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Jadi kita kena belajar juga ilmu ikhlas. Macam mana kita nak jadi orang yang ikhlas, macam mana kita nak menepis jika keikhlasan kita itu diragui ataupun keikhlasan itu kita diceroboh oleh diri kita sendirilah. Baik. Macam mana kita nak mempertahankan keikhlasan, itu kita kena belajar juga tu. Kecuali lah orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia nikmat keikhlasan. Orang yang ikhlas ini bukan calon-calon orang. Ikhlas membawa maksud seorang hamba itu melakukan sesuatu ibadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping mengharapkan ganjaran pahala dan mendatangkan sifat takut kepada azabnya. Ini orang yang ikhlas ni di antara dua. Dia ikhlas, dia nak nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia takut pada azabnya. Dia harapkan untuk dapat keampunan Allah, dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping dia juga takut jika dia dimasukkan ke dalam golongan yang terkena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-Sahl Sin Halam berkata, ikhlas adalah diam dan pergerakan hamba yang kesemuanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhlas adalah diam kita atau pergerakan kita semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita ni memang dalam hidup kita antara dua je lah. Sama ada kita duduk diam ataupun kita bergerak. Tak kira gerak ataupun diam, kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala niat kita itu. Al-Hawariyun. Siapa Al-Hawariyun? Ialah pengikut Nabi Isa alaihi salam, pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam tentang ikhlas. Maka baginda menjawab, seseorang yang beramal kerana Allah serta tidak mengharapkan pujian siapa-siapa pun. Maksudnya apa yang kita buat hanya kerana Allah. Lantak bila orang nak kata apa, buat tak tahu je lah orang nak kata apa. Yang penting aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan aku yakin apa yang aku buat ni atas dasar aku belajar macam ni, aku dah beramal macam mana aku belajar. Macam tu. Sebab kadang-kadang kita takut buat sesuatu amalan tu kerana kita takut orang kata, dan sebagainya. Kadang-kadang kita suka orang puji, kadang-kadang kita takut orang kata dan sebagainya. Ceritanya bila orang kalian ni, dia tak kisah nak puji kah, nak kata maki kah, nak apa pun dia tak kisah, lantak pergi gampang. Macam tu kan. Pengajaran, berusaha menjaga keikhlasan dalam kita mengerjakan ibadah. Kita belajar ni saya duk cerita saya ni, apa yang saya cerita pada pagi ni mudah-mudahan ikhlas. Tuan-tuan, perempuan yang dengar apa kita cerita pada pagi ini, apa yang kita syarah, apa yang kita jelaskan, apa yang kita baca daripada hadis, daripada ayat Quran, tu yang dengar pun ikhlas juga. InsyaAllah akan ada manfaat kepada kita dunia akhirat. Yang kedua, hanya Allah SWT yang layak disembah, dan dialah yang memberikan ganjaran pahala. Bukan kerana makhluk apa yang kita lakukan, hanya kerana Allah SWT. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tadi ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga, hidup di dunia ini adalah tempat mempersiapkan bekalan untuk ke akhirat nanti. Hidup dunia ni tempat untuk kita siapkan bekalan kita. Wa tazawwadu, Allah Ta'ala sebut, berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu, dan hendaklah kamu berbuat bekal
bekal, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik bekalan itu adalah ketakwaan. Kalau di dunia pun kita perlu bawa ketakwaan kita, perlu ada takwa dalam diri kita, lebih-lebih lagi kita nanti di akhirat, takwa ini sangat berguna untuk kita selamat daripada azab Allah dan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam sedikit masa lagi akan keluar pula tulisan saya. Sebenarnya dah lama tulis, tapi ada beberapa perkara yang tak puas hati lagi. Kita rasa macam tak sampai tahap yang puncak dia tu lagi untuk cetak. Ada lagi perkara-perkara yang masih perlu dibaiki. Walaupun dah ada dana, ada orang bagi yang pemurah, mudah-mudahan Allah terima bagi supaya saya dana untuk saya cetak, tapi masih belum. InsyaAllah Khairuz Zad, nama kitab, nama buku tersebut Khairuz Zad, sebagai bekalan membicarakan tentang zikir lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.